Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya katalah, bagi saya the most important thing adalah saya sampaikan apa yang patut disampaikan. Okey. Kita sampaikan apa yang patut disampaikan. Lepas tu insya-Allah kalau apa-apa hal berlaku pun maksudnya kalau tonton tak tonton, ada orang tak ada orang pun kita tetap live. Sebab objektif kita paling utama adalah memastikan bahawa apa orang kata perjalanan ataupun penjelasan kita ni akan sentiasa ada. Itu yang objektif paling utama kita buat live ni tuan-tuan. Penjelasan tu. Dan saya percaya kalau tak pun orang tengok pada malam, orang akan tengok pada esok hari. Kan? Dia kita ada masa-masa yang kita tengok. Benda-benda macam tu lah. Alright. YouTube tak ada suara. Ada. YouTube ada suara. Kalau on tu ada. Alright, thank you. Terima kasih. Bantu share-share. Terima kasih yang untuk semoga diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih Apak 77979. Suara semua okey dah Okey, harap semua okey dan berjalan lancar. Nang terbaik is keep it up. Andok. Terima kasih Adon. Adon Dagok. Adon Dagok. Thank you. Dan tuan-tuan tolong juga tap love, tap share kan. Benda-benda macam tu. Salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Daripada mana tempat Esok hadi Ketua Kerengga akan padamkan matahari cahaya yang terlalu panas. Salah bang, Pasik. Alright. Sekejap Ada benda saya lupa nak buat tadi. Patutlah saya rasa macam ada serba kekurangan. I haven't done something. Okay. Right. So terus share, terus tap love, terus share tuan-tuan. Terima kasih. Saya settlekan something dulu. Waalaikumsalam Junaidah. Terima kasih Junaidah. Thank you hadir dalam live kita pada malam ini. Terima kasih juga salam Mazdi. Salam. Okay. Alright. Thank you. Okay, LTL dari muka. Suara semua okey Suara semua okey? Ada suara. Alright, terbaik. Saya tengah betulkan something tadi. Okay, now kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama mengenai PMX gagal atau Samsuri Terengganu yang gagal. So, itu satu analisa. Malam tadi saya ada buat satu analisa penuh berkenaan dengan bila Samsuri mengatakan, dia kata secara objektif dan subjektifnya PMX gagal. Dan dia bagi satu alasan. Dan saya dismantlekan alasan itu dan dia tak ada alasan lain. So, saya jawab kenapa PMX berjaya dan kenapa jawapan alasan dia itu adalah tidak berjaya sebenarnya. Okay. Kenapa saya katakan bahawa apa yang berlaku, apa orang kata, kenyataan beliau itu sebagai satu perkara yang kita tak boleh nak terima. Dan secara objektifnya, saya bagikan. Saya bentangkan secara objektifnya, saya bentangkan kenapa saya kata bahawa dalam usaha kita nak membela kerajaan ini, PMX dalam masa setahun telah berjaya membawa kita ke direction yang betul. Belum sampai destinasi lagi. Jauh lagi perjalanan kita ni tuan-tuan. Tetapi sekarang ini kita menuju ke destinasi yang betul dengan kaedah yang betul. Okey, dengan kaedah yang betul insya-Allah. Jadi ada banyak benda yang saya nak cakapkan dan malam ini saya akan menilai tentang adakah malam tu saya cakap tentang PMX. Malam ni kita menilai adakah Samsuri itu telah berjaya? Adakah Terengganu itu berjaya ataupun PAS di Terengganu itu gagal? Kita tengok secara objektifnya malam ini. Dan kita harap kalau Terengganu berani, dia jawablah soalan ini. Kalau dia beranilah. Kan? Kalau dia berani, dia jawab hujah-hujah kita pada malam ini dan kita lihat bagaimana mereka. Tapi sebelum itu, kita pergi ke perkara ini. Badan Peguam kecam cadangan mundur pindaan kewarganegaraan. Badan Peguam Malaysia membidas Putrajaya
menyifatkan cadangan pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan peruntukan kewarganegaraan sebagai langkah mundur. Presiden Badan Peguam baru dipilih Azri Abdul Wahab berkata usul mengenai perkara itu telah diluluskan sebuah suara dalam mesyuarat agung tahunan AGM 78. Bercakap pada sidang media selepas AGM, Azri berkata cadangan pindaan kontroversi itu akan membentuk penghakisan hak yang membimbangkan dan menimbulkan ancaman kepada segmen masyarakat tanpa kerakyatan yang sudah rentan. Pihak peguam akan menubuhkan jawatankuasa khas untuk memantau isu-isu orang tanpa kerakyatan, katanya. Sementara itu, Naib Presiden Peguam Baru B. Andan Raj pula berkata pihaknya akan mengambil bahagian dalam semua prosedur mahkamah yang diperlukan bertujuan menghapuskan legasi memalukan terhadap orang tanpa kerakyatan di Malaysia. Usul itu cukup jelas. Kami sentiasa setelah AGM menghantar resolusi kepada kerajaan. Cabaran di mahkamah jika perlu akan menyusul kemudian. Ditanya jika Badan Peguam telah membentangkan pandangannya mengenai perkara itu, Andan menjelaskan organisasi pengamal undang-undang itu sentiasa memberi pandangan kepada kerajaan dan terdapat banyak kes mahkamah berkaitan dengan orang tanpa kerakyatan. Bantu kanak-kanak tanpa kerakyatan, kita akan lihat mana yang perlu terlibat. Kita juga telah terlibat dalam beberapa kes ini sebagai pemerhati dan sebagai amicus curiae atau rakan mahkamah. Dan kami akan terus melakukan perkara ini sebagai tambahan kepada pelaksanaan usul ini yang telah diluluskan, kata Andan. Badan Peguam juga menuntut kerajaan meningkatkan ketelusan dalam laluan memohon kewarganegaraan, termasuk memasukkan garis masa am untuk proses tersebut, mengedarkan maklumat lebih baik dan lebih tepat mengenai laluan mendapat kerakyatan. Atau lantik ketua Pesuruhjaya bagi orang tanpa kerakyatan dalam suhakam melalui pindaan yang perlu kepada Akta Suruhanjaya Hak Atas Asasi Manusia untuk menjalankan fungsi di atas. Sebelum ini, seorang ketua Pesuruhjaya kanak-kanak dan 2 Pesuruhjaya kanak-kanak dilantik untuk menangani hak asasi manusia yang berkaitan dengan kanak-kanak, kata Profession Peguam tersebut. Ini berikutan satu kontroversi, satu undang-undang yang nak diluluskan oleh Kabinet, iaitu berkemungkinan untuk menolak sebarang kerakyatan yang mana kepada kanak-kanak secara automatik dan kena melalui proses undang-undang. Dan perkara ini dipertikaikan juga oleh Hassan Karim. Okey, saya sendiri saya tak tengok detail. Saya perlu lihat detail perkara tersebut. Mungkin saya tersilap apa yang saya sebut tadi, tapi saya kena tengok detail apa yang dibahaskan, apa dibincangkan, baru kita boleh ulas mengenai perkara tersebut. Dalam masa yang sama, Badan Peguam juga akan cabar hukuman Najib diringankan di mahkamah. Badan Peguam Malaysia akan memfailkan cabaran undang-undang di mahkamah terhadap keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan separuh hukuman bekas Perdana Menteri Najib Razak atas sabitan kes rasuah SRC International. Presiden Badan Peguam Baru Azri berkata usul mengenai perkara itu telah diluluskan dalam mesyuarat agung tahunan setelah menerima majoriti besar undian. Bercakap pada sidang media hari ini, Azri berkata Badan Peguam akan memfailkan semakan kehakiman berhubung perkara itu tempoh 2 minggu lagi. Tugas kami adalah untuk melindungi kedaulatan undang-undang, katanya. Kami hanya mengisi semakan kehakiman di Lembaga Pengampunan dan bukannya keputusan yang dibuat oleh Agong. Kaedah dan cara ia dijalankan. Setakat kami tahu, mereka yang mendengar keputusan yang dibuat oleh lembaga itu tidak berpuas hati dengannya. Okey, jadi semakan kehakiman adalah untuk memastikan perkara yang betul yang sepatutnya berlaku. Dalam perkembangan berkaitan, bekas setiausaha telah dipilih menjadi okey. Dia kata kami hanya mengisi semakan kehakiman di Lembaga Pengampunan dan bukan keputusan. Baik. Selepas itu, apa sebenarnya yang dipertikaikan oleh Badan Peguam ini, atau Bar Council ini? Mereka akan mencabar satu perkara, iaitu mereka hendak mencabar berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh lembaga rayuan. Bagaimana keputusan tersebut diambil untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Badan Peguam bukan mencabar keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk nak memberi pengurangan hukuman daripada 12 kepada 6 tahun, 210 juta kepada 50 juta. Itu bukan yang dipersoalkan oleh Pertuan Agong. Oleh Badan Peguam. Yang akan disemak oleh Badan Peguam, judicial review yang akan dipohon oleh Badan Peguam adalah mengenai tata cara, prosedur dan apa yang dilakukan oleh badan atau lembaga pengampunan. For me, that's fair. Kan? Bukan masalah tak menentang Agong tu fair, tak. For me, kalau betul kita tak puas hati dengan keputusan yang telah dinyatakan, maka dengan itu adalah lebih baik untuk cabar secara judicial review. And I agree, totally agree. Laksanakan tugas dan tanggungjawab untuk nak laksanakan benda tersebut. Biar kita take this out of pedoi. Kan, biar mahkamah yang tentukan, bukan di pentas politik nak menentukan benda itu betul atau silap. Permohonan dibuat, telah diminta,
telah diluluskan, maka biar ada badan berkecuali memohon supaya perkara ini dibawa untuk judicial review, untuk semakan kehakiman. So terpulang kepada mahkamah nanti, dan biar mahkamah yang tentukan. Mahkamah yang tentukan tentang keputusan tersebut, and that is for me fair. For me that is fair. Alright. Okay, seterusnya saya nak habiskan ni sebab saya nak pergi kepada yang Terengganu ni. Zahid adakan mesyuarat tertutup dengan 14 ketua UMNO bahagian Kelantan. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari ini mengadakan perjumpaan tertutup bersama 14 ketua UMNO bahagian negeri Kelantan di kediaman ketua UMNO di Tanah Merah, Datuk Wan Rakemi Wan Zahari, dekat Mukim Batang Berbau di Tanah Merah. Perjumpaan itu bermula pada 5.20 petang. Kediaman Timbalan Perdana Menteri disambut oleh pengurusi Badan Perhubungan UMNO Ahmad Jalan Yaakob bersama pemimpin UMNO Negeri. Perjumpaan hampir sejam itu turut dihadiri Setiausaha Agong Ashraf Wajdi. Okey. Di samping pertemuan tersebut adalah untuk membincangkan perkara-perkara biasa, dia sebenarnya ada nak cerita ke tak nak cerita ni? Tak apalah. Kita bagi hint lah tuan-tuan. Kita bagi hint lah. Okey. Alright. Sekejap. Kita bagi hint. Apa yang berlaku adalah persoalan adakah PAS bersedia Dr. Syam, untuk menyatakan atau untuk bersama dengan kerajaan Madani ini. Dan berkemungkinan timbul persoalan tuan-tuan, adakah UMNO bersedia kalau sekiranya, ini kalau kita cerita secara teori ya, secara teori, adakah UMNO bersedia untuk memberi laluan kepada PAS sekiranya berlaku ataupun keadaan di mana PAS dan UMNO tidak bertembung? Okey, setakat itu je saya boleh bagi hint dulu. Kalau UMNO dan PAS tidak bertembung, adakah UMNO mahu memberi peluang dan laluan kepada PAS? Setakat itu je saya tinggalkan anda di sini. Tetapi ada golongan di dalam PAS yang sekarang ini merasakan bahawa lebih untung sebenarnya dan lebih baik untuk kerajaan negeri, terutama dalam menghadapi situasi. Dan saya akan cerita tentang Terengganu. Kalau Terengganu macam ni keadaan, bayangkan negeri seperti Kelantan dan juga Kedah, di mana mereka terjerut dengan keuangan mereka sendiri. Adalah lebih baik kalau sekiranya mereka bersama dengan PMX, kerana itu adalah lebih baik untuk survival politik dan juga memastikan bahawa rakyat terbela. Isunya sekarang ini rakyat tidak terbela di kalangan mereka, di negeri mereka, kerana mereka tidak cukup dana. Negeri tak cukup dana, parlimen lagi tak cukup dana. So bila rakyat mula datang kepada mereka, kami dah undi engkau dah menang sebagai ahli parlimen, engkau dah menang sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, mana bantuan yang kami harapkan? So benda itu tak sampai di negeri-negeri tersebut. Antaranya yang besar sekarang ini adalah Kelantan. Dan ada kemungkinan berlaku sesuatu yang besar di Kelantan ni tuan-tuan. Nantilah, saya tak boleh nak cerita sekarang. Tetapi ada move sekarang ini yang sekarang berlaku, menyebabkan satu pertemuan besar di antara PAS Kelantan dan juga PAS Terengganu. And without giving too much lah, tanpa saya nak ceritakan banyak sangat, sebab benda ni masih lagi dalam proses. Saya pernah kata, PAS Kelantan dengan PAS Terengganu ni memang sentiasa tak sekufu. Yang paling ekstrim sebenarnya PAS Terengganu. PAS Kelantan ni okey lagi. Masih okey. Walaupun dia punya, mulut, dia panggil Daud Copong, kan? Mulut dia macam tu, tetapi dia still lebih baik daripada Terengganu. Daripada segi ekstremisme dan juga pemikiran mereka. PAS Terengganu ni dia ada sikap yang lain. Sebab tu kalau kita, macam saya kata, kalau kita dengar cerita sembelihan tak halal, sembahyang 2 imam, kahwin tak sah, kafe mengkafe antara UMNO dan sebagainya, itu berlaku di Terengganu. Di Kelantan jarang kita dengar, bukan kita tak ada, jarang kita dengar perkara tersebut berlaku. Tapi di Terengganu ada, dia rampant. Terutama pada tahun 80-an, 90-an, tahun 2000 awal dahulu perkara itu. Dan even sekarang pun. Walaupun sekarang ini tak signifikan sangat, tetapi masih ada. Masih ada perkara tersebut. Dan kita dipandang sebagai macam, sikit lagi macam kafe harbi lah. Seolah-olah macam tu. Munafik dan sebagainya, itu perkataan biasa bagi mereka. But then again,
kita tunggu saja. Saya tak boleh nak umumkan atau ceritakan, melain nantilah. Kalau berlaku, dia berlaku. So, tunggu channel saya. Tunggu channel saya. Kalau ada update yang sepatutnya saya update, saya akan update kepada tuan-tuan. Baik, habis kat situ. Alright. Sekarang ini, cerita. Kita bermula dengan, adakah PAS Terengganu itu berjaya atau gagal? Okey, berbanding dengan PMX. Kita dengar dakwaan Samsuri dahulu. Dr. Syam, sebelum kita tutup episod yang sangat menarik pada hari ini, saya nak tanya soalan yang juga panas kepada seorang bekas pensyarah yang biasa untuk memberi markah kepada murid-murid mahasiswanya. Kalau Dr. Syam boleh bagi markah kepada Kerajaan Madani sekarang, apakah markah dia? Wow. Dan kenapa? Kita bila bagi markah ni, kita, yalah, soalan essay ada cara pemarkahan yang berbeza, soalan objektif straightforward. Pada soalan kepada Kerajaan Madani ni, kalau yalah, dia could be subjektif punya markah, ataupun kalau objektif tu straightforward lah. Pada saya fail. Pada saya fail. Okay. Straightforward, pada saya fail. Baik. So, kita terus kepada, adakah PAS Terengganu yang gagal ataupun adakah PMX yang gagal? Semalam saya dah bentangkan, dah ceritakan mengenai PMX itu sendiri, mengenai Kerajaan Madani kita. Sekarang kita tengok pula PAS Terengganu. Apakah pencapaian PAS Terengganu yang boleh mereka banggakan? Okay? Pencapaian yang boleh mereka banggakan. Baik, untuk latar belakang terlebih dahulu, saya bawakan bahawa populasi rakyat di Terengganu adalah sebanyak 1.17 juta orang, 1.17 juta orang, di mana 97.6%-nya adalah Melayu dan 70% adalah etnik Melayu Terengganu. Balance-nya campur-campur, termasuk Melayu Kelantan, Melayu Pahang. Tetapi 70% adalah Melayu Terengganu. Dan keluasan Terengganu adalah lebih kurang 13,035 km persegi. Tidaklah terlalu besar tapi tidak terlalu kecil. Dia mempunyai satu keluasan tanah yang agak, orang kata apa, okey, sedang-sedang, mempunyai laut yang terbuka dan sebagainya. Baik. Now, ini adalah data-data mengenai Terengganu yang kita boleh nilai sendiri mengenai dan bertanyakan, adakah Kerajaan Samsuri ini kerajaan yang berjaya, kerajaan PAS kerajaan yang berjaya, ataupun kerajaan PAS kerajaan yang gagal? Okay. Now, kita tengok. Dan tadi ada satu video, dia orang gaduh dekat pasar penguatkuasa dekat Alostar. Yang tu kat Alostar kan. Gaduh kan pasal penguatkuasa pergi rampas sampai nak bertumbuk dan sebagainya. Okay. Itu tak apalah. Alright. Now, kita tengok GDP per kapita pada tahun 2022. GDP per kapita bagi negeri-negeri tersebut, kalau kita tengok, paling nombor satu adalah Kuala Lumpur. GDP per kapitanya 127,199. Tetapi kalau kita tengok, paling bawah adalah Kelantan. Paling bawah adalah Kelantan. Di atas Kelantan Perlis, di atas Perlis Kedah, di atas Kedah Sabah, di atas Sabah Terengganu. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa Terengganu di atas sikit je daripada Sabah, dan secara keseluruhannya kalau kita tengok bahawa dia di bawah negeri-negeri yang tidak ada minyak. Okay? Kita dapat lihat kat sini bahawa negeri-negeri lain ni ada minyak. Negeri Terengganu ada minyak, Sabah ada minyak. Kita tolak Sabah lah, kita tengok Terengganu. Kita bukan bahas tentang Sabah, kita bahas tentang Terengganu. Perak tak ada minyak, Johor tak ada minyak, Pahang tak ada minyak, Negeri Sembilan tak ada minyak, Melaka tak ada minyak, Selangor tak ada minyak, Penang tak ada minyak. Semua negeri ini berada di atas Terengganu. Dalam keadaan tak ada minyak, Perak, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka pun lagi tinggi tuan-tuan daripada Terengganu. Melaka ni dia punya, apa orang kata, lokasi, dia punya, what do you call that, space dia pun tak besar, ruangan dia tak besar, dia punya negeri pun tak besar, dan dalam masa yang sama kalau kita tengok daripada jumlah penduduk dia pun tak ramai.
Terengganu kalau kita tengok tadi 1.17 juta orang. Even Melaka pun lagi tinggi, lagi tinggi daripada Terengganu. Baik. Now, jumlah bajet sebelum kita pergi ke situ, saya nak Google something. Okey. Yang tu tadi adalah GDP per kapita. Yang saya nak share ni adalah GDP secara keseluruhan pada tahun 2022. Okey. Di bawahnya adalah Perlis, Labuan, Kelantan, Terengganu. Melaka atas daripada Terengganu tetapi still atas daripada Terengganu. Dan jumlah dia kalau kita tengok 50 million, kalau kita tengok 50 juta, 50 billion, million berbanding dengan Terengganu 38. Kedah atas sikit daripada Terengganu. Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Pinang lebih atas daripada situ berbanding daripada GDP. Yang tadi tu GDP per kapita. So GDP per kapita still rendah, Melaka lagi tinggi, GDP pun Terengganu lagi bawah daripada Melaka. Kalau kita nak compare lah. Kalau kita nak compare di antara Melaka. Jadi daripada situ kita boleh nampak secara statistiknya bahawa apa orang kata Terengganu tu sendiri daripada segi pendapatan GDP dan GDP per kapita dia sangat rendah sebenarnya. Why? Okey, kita tengok. Ini adalah bajet yang dibentangkan untuk 2024 pada tahun lepas, dibentangkan untuk tahun 2024. Bajet bernilai 1.86 bilion dengan defisit 131 juta. Ini lebih kurang dalam 27% daripada jumlah pendapatan, jumlah bajet defisit ini. Daripada jumlah ini, perbelanjaan mengurus, 17%. Perbelanjaan mengurus 84.77 juta, perbelanjaan tanggungan. 1.775 bilion perbelanjaan bekalan, dia terdiri daripada 278 juta gaji, emolument, 251 juta perkhidmatan bekalan, 23 juta aset, 1.22 bilion, pemberian dan kenaan bayaran tetap, 1 juta perbelanjaan lain. Sementara itu, perbelanjaan pembangunan pula 425.1 juta untuk sektor sosial, 44 juta pentadbiran, 30 juta sektor ekonomi. Hanya 30 juta saja untuk negeri Terengganu ni diletakkan dalam sektor ekonomi. 425 juta untuk sektor sosial. Maksudnya daripada segi pembangunan, mereka berharap almost 100% kepada pembangunan yang bajet yang diberikan oleh federal. Baik. Now, hasil negeri 2024 jangkaannya, daripada itu hasil cukai 80.06, hasil bukan cukai 169.1 juta, bukan bilion, juta silap. Terimaan bukan hasil termasuk dana khas kerajaan persekutuan 1.6 bilion. Okay, 1.6 bilion. Hasil cukai hanya lebih kurang 200 juta sahaja. Nah, kalau kita nak compare berdasarkan carta ini tuan-tuan. Saya dah siapkan carta lagi. Ini adalah bajet negeri Terengganu sebelah kiri ni, hijau ni semua. Yang belah kanan ni adalah bajet negeri Selangor. Ini negeri Terengganu, yang ni adalah negeri Selangor. Now, bajet negeri Terengganu 1.86 bilion. Selangor 2.53 bilion. Tak pelik lah. Selangor ada 6 juta penduduk lebih kurang, 5 juta penduduk. Sedangkan Terengganu hanya ada 1 juta penduduk. Jadi bajet Selangor lagi besar, itu bukan satu isu. Now, yang isunya adalah kita tengok dekat sini. Alright. Jumlah ataupun hasil pendapatan. Hasil pendapatan bagi negeri Terengganu dijangkakan pada tahun 2024 hanyalah 249 juta ringgit. Berbanding dengan Selangor sebanyak 2.2 bilion ringgit. Berbanding Terengganu sebanyak 2.2 bilion ringgit. Sedangkan Terengganu hanya mencatat 249 juta, Selangor 2.2 bilion ringgit, tuan-tuan. Alais, Selangor tu negeri yang maju, tapi tak ada minyak. Okeylah, kita kata Selangor ni maju, mungkin dia ada port, dia ada benda macam tu semua. Dia dekat dengan Kuala Lumpur, mungkin dia maju. Kita ambil Pulau Pinang, tuan-tuan. So, saya compare dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang, kalau kita tengok, mempunyai penduduk lebih kurang hanya 200,000.
Penduduk Pulau Pinang hanya 200,000. Sebab itu bajet dia tak pelik 1.422 bilion saja. Sedangkan Selangor Terengganu 1.86 bilion, tak pelik lah. Sebab penduduk di di Pulau Pinang ni tak banyak, tak ramai, 200,000 orang sahaja. Tapi kalau kita tengok dekat sini, pendapatan hasil dia, kita compare hasil di antara Pulau Pinang dan juga kita compare hasil dengan Terengganu. Pulau Pinang menjangkakan catatan pendapatan sebanyak 533.08 juta pada tahun 2024 berbanding Terengganu 249 juta sahaja. Soalan kita kenapa? Sedangkan tuan-tuan tengok belah kanan ni, yang warna hijau ni, 1.61 bilion adalah pendapatan daripada petroleum. Kan saya dah tunjuk dekat sini bahawa daripada sini pemberian dan perbelanjaan Terengganu defisit, hasil cukai, dana khas kerajaan persekutuan, hasil petroleum sebanyak 1.61 bilion. Dan jumlah ini diterima setiap tahun. Bukan jumlah 1 bilion dah. Ada yang 800 juta, ada 900 juta, tengok pendapatan. Tetapi lebih kurang dalam lingkungan itu. Setiap tahun diterima, tuan-tuan. Soalan dia, kalau setiap tahun diterima, kenapa pendapatan hanya 249 juta? Even negeri kecil seperti Pulau Pinang pun ada pendapatan 533 juta. Double daripada apa yang Terengganu dapat. Walaupun Terengganu ada pendapatan khas daripada petroleum 1.6 bilion ringgit. Saya kata ini terpulang, ini sebab pentadbiran. Kaedah pentadbiran. Apa yang ada di Pulau Pinang, tuan-tuan? Pulau je dan ada sedikit tanah dekat seberang. Apa yang dia orang ada? Dia ada port, itu je lah. Minyak tak ada. Nak buat tanaman, tak berapa nak banyak sangat tanaman. Hasil apa? Salah satu hasil dia adalah di samping cukai, pendapatan daripada pelancongan. Ya, Terengganu pun ada pendapatan daripada pelancongan. Pulau Pinang, top 100 places that you should visit before you die. Pulau Pinang. Sedangkan Terengganu ni ada laut yang cantik. Kalau nak compare laut dan pulau, Terengganu ada laut yang cantik. Tuan-tuan pernah dengar Pulau Rawa tak? Pulau Rawa ni di antara sempadan di antara Johor dan juga Terengganu. Di samping kita ada Redang, dia ada Kapas, kemudian dia ada Tasik Kenyir, dia ada orang kata sumber pelancongan yang sangat menarik. Tuan-tuan, kalau saya ada 1.6 bilion ini, so Terengganu tu saya boleh jadikan negeri yang sangat maju. Kan? Penduduk dia pun 1.6 juta, 1.1 juta, 1.2 juta lah. Penduduk ramai, dengan dekat dengan laut, kecantikan flora dan fauna, duit dah ada 1.6 bilion. Apa lagi yang orang kata tak cukup dengan Terengganu ni? Yang tak cukupnya adalah kebolehan pemerintahan, tuan-tuan. Just nak compare sekali lagi Perbelanjaan mengurus bagi Terengganu adalah 84.77 bilion juta dan 1.775 bilion bagi bekalan. Dan daripada jumlah ini, pecahan ini 278.3 juta untuk emolument gaji. Okey, kita tengok tadi pendapatan dia, seluruh pendapatan Terengganu 249 juta seluruh. Bayar gaji sahaja 278 juta, tuan-tuan. 278 juta bayar gaji saja. Jadi kalau kita compare, daripada sini, kalau hasilnya 249 juta, emolument 278 juta, dia ada defisit 29 juta. Sebab itulah kawan saya kata, itu bayar gaji pun kerajaan negeri tak mampu. Daripada hasil tu dia tak mampu. Tak mampu nak bayar, daripada hasil tak cukup nak bayar gaji. Kita tak cerita perbelanjaan lain lagi. Dia ada perkhidmatan bekalan, dia ada aset, dia ada pemberian dan bayaran tetap. Itu tak termasuk, tak kira. Itu dia ambil daripada mana, tuan-tuan? Dia ambil daripada duit petroleum. Sebab itu kenapa dia orang ni beria-ia sangat minta duit petroleum ni. Tengok ni, tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun macam ni.
Kemudian kita tengok pula, baik, kalau macam tu sebenarnya okey je, tak ada masalah. Baik, kita tengok apa rakyat Terengganu sekarang sedang hadapi. Apa rakyat Terengganu sekarang sedang hadapi? Pelanggan kurang tetapi sewa kedai pula naik. Ini tahun 2023 September. Kenaikan sewa kedai di Pasar Baru Wakaf Tapai di sini mencecah 30 hingga 100 sebulan, menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan 20 peniaga yang mencari rezeki di lokasi berkenaan. Kompaun pakai MBKT naik 100% mulai esok. Ini November 2023. Majlis Pembenaran Terengganu menaikkan kadar kompaun kesalahan meletak kereta 100%. Kenaikan lagi. Tarikh baru air Terengganu naik 16 sen. Ini pada Januari 2024. Sebab apa? Duit tak cukup, tuan-tuan. Terengganu pertimbang kembali kutip cukai pintu bersasar November 2023. Kerajaan Terengganu sedang mempertimbangkan cadangan kembali melaksanakan kutipan cukai pintu kediaman secara bersasar bagi mengatasi masalah kekurangan hasil yang agak besar sejak 5 tahun. 5 tahun ini hasil memang sangat rendah. Dan diakui sendiri oleh Dewan Undangan Negeri Terengganu. MB Terengganu mohon maaf keluar negara tak bersama rakyat ketika cuaca buruk. Masa banjir itu Jumaat Disember 2022. Dia dah jadi dah menteri besar dah. Disember 22 tak bersama dengan rakyat. 3 pondok bayar pakai dipecah dan dibakar. Ini dekat Terengganu juga. Sebab tak puas hati. Rakyat tak puas hati. Parking tiba-tiba kena bayar pula parking. Bakar terus. Ini korang ajar. Korang yang ajar, bukan korang ajar. Engkau orang yang ajar. Jadi macam ni. SPRM sahkan siasat MB Terengganu jual tanah 29.3 juta kepada NGO isterinya hanya dengan harga RM500,000. Kan, kita cerita pendapatan kurang, duit tak ada. Tiba-tiba jual tanah 29 juta, bayar premium 500,000 je, tuan-tuan. Pada isteri dia. Dan kenyataan daripada PKR Terengganu ada 10,000 miskin tegar. Kerajaan pusat cuba selesai masalah. Tuan-tuan, ini negeri yang mempunyai 1.6 bilion terimaan bukan hasil termasuk dana khas kerajaan persekutuan iaitu hasil petroleum sebanyak 1.61 bilion ringgit. So kalau dalam keadaan macam ni dengan pendapatan setiap tahun 1.8 bilion daripada minyak sahaja, tetapi cukai yang dikutip, pendapatan yang dikutip kalah dengan Pulau Pinang, tuan-tuan. Pulau Pinang pun boleh kutip 500 juta dalam keadaan tak ada apa. Pulau Pinang ni tak ada minyak. Tak adalah tempat macam pulau yang cantik dengan laut terbuka. Tak ada. Saya biasa pergi Pulau Pinang. Sedih tengok pulau. Bukanlah sedih. Cantiklah Pulau Pinang tu. Tetapi kalau nak compare dengan apa yang ada di Terengganu tu, jauh sekali, tuan-tuan. Dengan kecantikan laut. Dengan, hebatlah kita kata. Dengan kecantikan laut, dengan Tasik Kenyir. Cantik. Sangat cantik. Ni saya nak tunjuk, tuan-tuan. Kalau siapa yang tak biasa pergi Pulau Rawa. Siapa tak biasa pergi Pulau Rawa, tuan-tuan boleh pergi Pulau Rawa. Ni. Pulau Rawa. Cantik, tuan-tuan. Tengok air dia. Lama. Pulau Rawa Island. Cantik. Biru air dia. Ini bawa Pulau Rawa. Kita tak cerita Pulau Redang, Pulau Kapas, Tasik Kenyir. Penyu pun dah tak pergi Terengganu. Kan? Why? That begs the question, kenapa? For so many years mereka memerintah. Dalam pemerintahan yang kononnya ulama, tok guru, kan, kita ni pejuang Islam, memperjuangkan Islam. Dia duk salahkan. Tuan-tuan,
dia dok salahkan kerajaan pusat tak bagi apa orang kata tak bagi apa orang kata tak bagi royalty minyak. Ni saya nak tunjuk ni dalam bajet ni. Ini dalam bajet negeri Terengganu. Hasil petroleum 1.6 bilion. Memanglah namanya bukan duit duit royalty, tak kisahlah nama apa sekalipun. Sarawak pun terima 2 bilion je. Letaklah nama apa sekalipun, duit juga nama dia 1.6 bilion. Tapi hasil kau orang 250 juta pun tak sampai. 250 juta pun tak sampai. Sedih. And yet, orang ini yang bercakap tentang kegagalan PMX. Saya dah cerita semalam. Kejayaan PMX. Turun unemployment rate. Turun inflation rate. Kita kata, apa orang kata, daripada segi indikator-indikator keuntungan-keuntungan syarikat. Kita tak cerita Kelantan lagi betapa ada berapa 14 tanah dilelong sekarang, dilelong sebab projek nak buat atas tu tak boleh nak buat. Kena lelong dekat bank tuan-tuan, dekat Kelantan. Kelantan kita cerita lain. Itu kita dah cerita Kedah. Hari ni kita cerita Terengganu, nanti kita bawa cerita Kelantan. Kelantan ni saya bawa last. Perlis saya tak kacau. Perlis saya tak kacau sebab dia baru perintah penggal satu hal dan Perlis ni tak ada benda. Tapi kalau kita tengok bagaimana pemerintahan ini, Ruwai Bid'ah tuan-tuan, golongan yang diberi amanah untuk memerintah tetapi mereka bodoh untuk memerintah dan akhirnya gagal dalam pemerintahan mereka, menyusahkan rakyat. Agro Kedah itu kan, yang Kedah Agro tak boleh bayar gaji 6 bulan, ada sampai 9 bulan. Ada orang komen kat situ, kalau engkau nak bayar baik, engkau je lah bayar gaji. Dia kata, engkau je lah bayar gaji. Kalau kau dah sibuk sangat, boleh. Bagi kami lah jadi pemerintah, kami bayarkan gaji. Selagi kami tak pemerintah, maka kami kena tunding jadi pada pemerintah. Iaitu Sanusi. Ada orang kata, alah tak apalah kan, tak ada masalah benda tu, nanti dia bayarlah. Bang, ini bulan puasa bang. Tak lama lagi nak masuk raya. 7 bulan tak dapat gaji bang. 7 bulan tak dapat gaji. Jangan kata 7 bulan, 2 bulan pun kita dah apa orang kata mengacau dah. Ni 7 bulan tak dapat gaji. Kau agak engkau orang walaon yang lain sedap lah. PAS, Harakah 2 juta tak boleh bayar. Hutang tak boleh bayar tuan-tuan. Tapi bila pilihan raya angkat sumpah. Dia orang kata, kalau pemerintahan PMX tu bagus, kalau pemerintahan PAS tak bagus, kenapa Terengganu itu masih dimenangi oleh PAS? Itu satu persoalan yang sangat menarik. Dan saya ada jawapan dia. Salah satu jawapan yang besar adalah angkat sumpah. Hari itu Exco Terengganu mengatakan, siapa yang balik Terengganu akan dapat duit. Duit apa? Duit itu adalah duit hijrah. Maksudnya yang balik untuk mengundi dapat duit. Bila dah habis pilihan raya, duit pun tak nampak. Sebab dia kata, kerajaan pusat tak bagi. Apa kena mengena kerajaan pusat? Kau nak janji bagi, kau bagilah. Kau nak berjanji bagi, kau bagi. Tak ada masalah. Itu hal engkau. Yang kau nak minta dengan kerajaan dan salahkan kerajaan pusat. Itu kenapa? Ini tuan-tuan. Dan mereka lihat, dan saya tahu orang Terengganu ni orang businessman. Dia macam orang Kelantan. Tapi Terengganu ni bagi saya lagi advance business mereka. Kan? Dia lebih maju, dia nampak lebih maju sebagainya. Lagi advance. Tapi saya kesian tengok orang Terengganu. Kalau anda betul-betul, yalah, anda dah buat pilihan pada pilihan raya lepas. Lantak pilih lah. Itu dah berlalu. Yang akan datang ni, saya dah tunjuk statistik tuan-tuan. Yang orang macam ni yang korang nak letak sebagai pemerintah. Nak jaga Terengganu, nak harapkan Terengganu lebih maju. Ini bukan data yang baru hari ini jadi macam ni. Data ini dah 5 tahun. Saya tunjuk tuan-tuan tadi. Hasil yang teruk itu dah berlaku berapa tahun? 5 tahun dah. Itu 5 tahun yang dicatatkan. Dan ini disebut dalam Dewan Undangan Negeri. Terengganu sendiri mengatakan demikian. Terengganu pertimbang kembali kutip cukai pintu bersasar sebab kekurangan hasil yang agak besar dialami sejak 5 tahun ini. 5 tahun.
Pulau Rawa Johor, yalah. Dia Johor Terengganu lah. Sebenarnya ni cerita sebab kita ni satu Malaysia. Pulau Rawa itu Terengganu boleh dapat benefit dia kalau dia pandai gunakan kelebihan itu. Pointnya tuan-tuan, Allah SWT sebut dalam surah Al-Hud, dua ciri pemerintah. Dua ciri. Pertama, dia mesti ada kekuatan. Kedua, dia mesti amanah. Kekuatannya bukan kekuatan fizikal semata-mata. Paling utama kekuatan ni. Kekuatan untuk akal dia memerintah. 1.6 bilion. 1 bilion setiap tahun kau dapat. Kau buat apa dengan duit tu? Kau tabur ke mana duit tu sebenarnya? Saya baca tadi, daripada jumlah tersebut, pembangunan hanya sekitar dalam 470 juta je pembangunan. 1.775 bilion perbelanjaan bekalan. Pembelanjaan bekalan. 1.7 bilion. 1.17 bilion. Perbelanjaan bekalan, perbelanjaan tanggungan. Pembangunan 500 juta, tak sampai. $500 million je. So, tak apalah pembangunan tu mungkin tak bagi hasil yang besar. Sebab most of it datang daripada persekutuan. Tapi daripada segi hasil, 249 juta, even berbanding dengan Pening pun 533 juta. Bagi saya itu satu benda yang sangat merisaukan bagi negeri Terengganu. Tapi yang menarik tuan-tuan, dapat duit Petronas, dapat duit royalty, duit Ehsan, beli kereta mewah dulu kan. Beli kereta mewah dahulu. Alright. Korang tak faham mentaliti Pantai Timur, we watch you, dia kata. Saya faham. Sebenarnya sama je mentaliti Pantai Timur dengan mentaliti orang mana-mana pun sama. Dia isu dia canduan tentang agama. Canduan agama. Dia bukan masalah agama itu dicandukan. Bila agama itu dijual dan kalau kau tak ikut ajaran ini, maka engkau akan dipulaukan. Engkau akan dilaknat. Engkau akan dikafirkan. Yang tu. Jadi, apa orang kata? Ketakutan mereka sebenarnya. Dan Terengganu, politik Terengganu, bukan pemerintah dia saja, termasuk orang-orang PAS Terengganu, mereka bermain dalam politik itu. Politik menakut-nakutkan. Politik menakut-nakutkan. Dia orang ingat kita akan takutlah dengan dia. Tak. Politik menakut-nakutkan. We had worse than that, tuan-tuan. Kalau kau rasa politik kau menakut-nakutkan, aku ni menghadapi lagi besar daripada tu. Alright, so kita nilai sendiri. Ada akal, ada iman, fikir sendiri. Data saya dah bentangkan. Siapa yang gagal sebenarnya? Itu soalan yang tuan-tuan dan perempuan boleh tanya. Dan insyaAllah, kita nak boleh berubah. Boleh berubah. Boleh berubah. Agama yang dibawa oleh PAS itu bukan agama Islam yang sebenar. Itu bukan ajaran Islam yang sempurna dan yang sebenar. That's not how Islam works. Itu bukan cara Islam. Okay? Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.